makna ketiga gharib dan contoh pertamanya. Ada hadis diriwayatkan melalui banyak saluran, tetapi ia dianggap gharib juga kerana keadaan isnadnya. Ini contoh pertama. Jadi kita pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua gharib dengan makna ketiga tu. Dan sinilah. Contoh kedua gharib dengan makna ketiganya. Selepas ni lagi. Dah, betul tadi tu Maulana. Betul dah. Jadi sinilah. Ini contoh kedua dengan makna ketiga tu kerana sanad dia tu gharib. Iaitu Abdullah bin Abi Ziyad dan bukan seorang perawi meriwayatkan kepada kami. Bukan seorang perawi. Maksudnya ramailah, beberapa orang perawi. Meriwayatkan kepada kami, kata mereka, Syababah bin Sawar meriwayatkan kepada kami. Katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Bukair bin Atha, daripada Abdurrahman bin Ya'mar, bahawa Nabi SAW melarang daripada buah labu dan tempayan berminyak. Kata Abu Isa, ini adalah hadis gharib daripada segi sanadnya. Kami tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkannya daripada Syu'bah selain Syababah. Sedangkan telah diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui banyak saluran bahawa baginda melarang daripada dibuat nabidh di dalam buah labu dan tempayan berminyak. Hadis Syababah dianggap gharib kerana dia sahaja yang meriwayatkan hadis itu daripada Syu'bah. Padahal Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri dengan isnad ini iaitu daripada Bukair, daripada Atha, daripada Abdurrahman bin Ya'mar, daripada Nabi SAW telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Inilah hadis yang ma'ruf di kalangan ahlul hadis dengan isnad ini. Itulah maksud daripada contoh kedua gharib dengan makna ketiganya. Sanad dia itulah. Itu haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad wa ghairu wahid qalu haddatsana Syababah bin Sawar qala haddatsana Syu'bah an Bukair bin Atha an Abdurrahman bin Ya'mar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anid dubba wal muzaffat. Qala Abu Isa hadha hadithun gharib min qibali isnadihi la na'lamu ahadan haddatha bihi 'an Syu'bah ghayra Syababah. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. Jadi nak ceritanya, larangan Nabi SAW daripada memeram nabidh di dalam dubak dan muzaffat ini banyak. Bukan saluran riwayat ni saja. Bukan saluran riwayat ni saja, saluran riwayat lain pun ada. Tetapi saluran riwayat ini dianggap gharib juga, walaupun banyak orang lain meriwayatkan dan sahih pun. Tetapi riwayat ini dianggap gharib. Sebab apa? Sebab Syababah bin Sawar ini meriwayatkan daripada Syu'bah, daripada Bukair dengan sanad di atas begini, Nabi melarang. Ini gharib, ganjil. Dari sudut sanad ini, bukan dari sudut isi ini, kandungan hadis Nabi melarang itu tidak, itu banyak. Saluran riwayat yang lain, orang lain pun ada riwayat begitu. Tapi dengan sanad ini daripada Syu'bah, daripada Bukair ini gharib, ganjil.
Kita tidak ada mengetahui sesiapa pun meriwayatkan daripada Syu'bah selain daripada Syababah. Kalau riwayat daripada Syu'bah selain daripada Syababah tentang larangan ini gharib. Memanglah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui banyak saluran riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memeram nabidh dalam dubak dan muzaffat. Banyak yang tu ada sahih pun, tidak gharib pun. Cumanya hadis Syababah ini saja, sanad dia ni saja yang dianggap gharib. Sebab apa? Sebab dia bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Syu'bah. Padahal yang maklumnya Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri kalau dengan sanad ini daripada Nabi SAW ni, dengan sanad ini bukan cerita larangan daripada dubak dan muzaffat itu. Kalau dengan sanad ini riwayat Syu'bah dengan sanad ini iaitu cerita Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Inilah yang makrufnya di sisi alul hadis, bukan cerita larangan tentang memeram Nabi di dalam dubak dan muzaffat itu. Bukan. Ini kalau sanad ini sahaja yang menyebutkan begini. Orang-orang lain semua sebut ni tentang Al-Hajju Arafah. Tiba-tiba Syababah bin Sawar ini sahaja yang menyebut dengan sanad ini cerita larangan Nabi SAW daripada dubak dan muzaffat. Yang ini memeram Nabi di dalam dubak, buah labu yang dibuang isinya dan dikeringkan kulitnya. Jadi bekas, dia jadi bekas. Macam-macam lah orang zaman dulu guna sebagai bekas itu. Antaranya mereka buat peram, memeram nabis di dalamnya. Untuk apa? Untuk jadi arak. Supaya dia jadi arak. Jadi Nabi SAW melarang letakkan nabis di dalam tu. Sebab apa? Sebab dia cepat berubah menjadi arak. Jadi dia saja yang meriwayatkan dengan sanad Syu'bah ini, dengan sanad Syu'bah yang ni, larangan Nabi ni dia saja. Orang lain semua riwayat kalau dengan sanad ini cerita lain, suku sakat, iaitu Al-Hajju Arafah. Ni bendanya, bukan cerita larangan itu. Padahal cerita larangan itu memang ada, saluran lain, riwayat lain, sahabat lain pun ada ramai, maklum pun itu. Cuma sanad ini gharib. Sebab sanad ini kalau daripada Syu'bah sehingga ke atas tu tak ada cerita tentang larangan meletak nabidh di dalam bekas tadi. Yang adanya Al-Hajju Arafah. Inilah hadis yang ma'ruf. Jadi yang tadi itu tidak mahfuz. Di sisi alul hadis ni jadi dhaif, gharib dengan makna dhaif di situ. Dhaif dari sudut sanadnya. Larangan itu memang sahih, ada betul berdasarkan riwayat yang lain. Begitu. Kita kalau nak tengok ni Abdullah bin Abi Ziyad wa ghairuan qalu haddatsana Syababah bin Sawar. Siapa Syababah bin Sawar ini? Kalau kita tengok di sini, huwa Syababah bin Sawar al-Madaini. Yuqal kana ismuhu Marwan مولى بني فزارة. قال ابن المديني كان شيخا صدوقا إلا أنه كان يقول بالإرجاء. وقال ابن سعد كان ثقة صالح الأمر في الحديث وكان مرجئا. وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن علي إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه. وأما في الحديث فلا بأس به. مات سنة 40 أو 5 أو 6 و200. Ini tentang Syababah bin Sawar. Siapa Syababah bin Sawar? Saya tak buat lagi. Di sini tentang perawi ni, siapa dia? Dia kalau kita tengok di sini, inilah lengkapnya.
Nama dia setengah-setengah ulama tu kata Marwan. Tapi dia masyhur dengan Syababah. Maula Bani Fazarah. Dia ni hamba yang dibebaskan oleh Bani Fazarah. Ali ibn al-Madini kata dia ni Syekh Saduq. Syekh Saduq ni lafaz ta'dil yang rendah. Perawi seperti ini paling tinggi pun dia perawi hasan. Cuma dia ni dari segi fahamannya, fahaman murji'ah. Perawi murji'ah. Perawi irja' ni fahaman murji'ah lah. Cumanya kalau di dalam Al-Milal wan Nihal Syahrastani dia mengatakan irja' ni, fahaman murji'ah ni ada dua. Satu murji'ah ahlus sunnah, satu murji'ah ahlul bid'ah. Kalau murji'ah ahlus sunnah antara yang dikatakan sebagai murji'ah Imam Abu Hanifah sendiri. Itu pun termasuk dalam murji'ah, tapi murji'ah ahlus sunnah. Jadi tidak menjejaskan kedudukannya. Sebab apa dikatakan murji'ah ahli sunnah tu? Sebab mereka menganggap iman itu basit, bukan murakkab. Bukan murakkab. Mana iman itu ialah tasdik dengan hati. Adapun mengamalkannya, menuturkannya itu bukan juzuk mukawwin, hanya juzuk mukammil sahaja. Juzuk mukammil sahaja. Nak faham apa itu juzuk mukawwin, apa itu juzuk mukammil, tengok dalam Syarah Bukhari jilid 1 tu yang sudah teredar dah sekarang ni. Dalam tu saya bincang. Jadi Imam Abu Hanifah tu begitu. Sedangkan kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan iman itu murakkab. Dah nampak besar kah? Nampak besar dah? Jelas, Nona, jelas. Okay. Sebab tadi katanya nampak kecil, nampak kecil. Okey. Ibnu Sa'ad kata dia ni perawi thiqah, salih al-amr fil hadis. Dalam masalah hadis okey, boleh dipakai lah. Dan dia ni murji'an, perawi murji'ah. Abu Hatim kata saduq, boleh ditulis hadisnya, tetapi tidak boleh dibuat hujah. Tidak boleh dibuat hujah. Tulis sebagai syawahid, sebagai mutaba'ah, itu boleh. Nak dijadikan asas, tak boleh. Ibnu Adi berkata ulama-ulama mencela dia ni, kata dia tidak bagus ni sebab fahaman dia tu lah, sebab irja' dia tu. Adapun dalam bab hadis itu tidak mengapa, boleh diterima lah. Dia ni meninggal dunia pada tahun 204 atau 5 atau 6, itu ada khilaf di situ. Demikian tersebut di dalam Tahdzibut Tahdzib. Ini tentang Syababah bin Sawar. Lepas tu Bukair bin Atha. Ni kan? Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Bukair bin Atha. Siapa Bukair bin Atha? Ini sebenarnya cerita tentang perawi setiap riwayat ini tak ada kena-mengena dengan ilal yang sebenarnya. Tetapi biasanya dalam kitab-kitab ilal ni tentang perawi dia tu pun dibincangkan supaya kita boleh tahulah kedudukannya, boleh dipakai ke tidak ni cerita ni. Kalau tak boleh pakai, sia-sia saja bincang. Ini Bukair bin Atha al-Laythi al-Kufi. Dia meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ya'mar. Tadi yang kita baca lah, Ad-Dili. Walahu su'bah. Dan dia ni sahabat, Abdurrahman bin Ya'mar. Huraith bin Sulaim. Dan orang yang meriwayatkan daripada dia, Thawri, Syu'bah. Ibnu Ma'in dan Nasa'i kata thiqah. Abu Hatim kata Syekh Salih, la ba'sa bihi. Jadi Syekh ni dia lafaz ta'dil yang rendah sebenarnya, bukan tinggi. Kalau kita Syekh ni maha guru lah, orang hebat sangat. Tak, dari segi ilmu rijal hadis dia tidaklah menunjukkan tinggi sangat. Orang tua ni ada dua bentuk. Tua yang banyak pengalaman, yang hebat pun tua juga. Hebat lebih daripada orang lain. Tapi kalau sebut tua satu lagi, dia
tidak semestinya makna lebih semata-mata. Dengan sebab tua tu buah nyanyuk pun ada juga. Misalnya ada kekurangan lupa sikit ke, itu akibat tua lah. Jadi tua di situ, syekh di situ tidak menunjukkan kebaikan atau kelebihan, bahkan menunjukkan kekurangan. Lafaz itu dia digunakan untuk kedua-duanya, untuk kelebihan, untuk kekurangan. Ajuri kata daripada Abi Daud, dia ambil daripada Abu Daud, thiqah. Thawri meriwayatkan hadis daripadanya. Syu'bah juga meriwayatkan hadis Al-Hajju Arafah. Begitu juga orang lain kata thiqah. Okeylah. Abdul Rahman bin Ya'mar Ad-Dili, dia ni sahabat, termasuk dalam sahabat yang tinggal di Kufah. Ibnu Hibban memasukkan dia di dalam sahabat Makki, sahabat Mekah, duduk di Kufah. Orang panggil juga Abul Aswad. Abul Aswad, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis Al-Hajju Arafah. Jadi meriwayatkan hadis larangan daripada memerang ataupun meletakkan nabith di dalam bekas tadi, itu tak ada orang lain riwayat sanad itu. Yang ada riwayatnya Syababah bin Sawar sahaja tadi. Sebab itulah sanad dia dengan riwayat dia tu dianggap gharib. Jadi padahal hadis itu sahih. Sahih. Imam Tirmizi sendiri pun ada meriwayatkannya. Umpamanya hadis Ibnu Umar, dia kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hantamah, iaitu tempayan, jarrah, dan melarang daripada dubba, iaitu buah labu yang dikeringkan dan dibuat isinya kemudian dikeringkan. Qara'ah orang panggil itu. Wa naha anin naqir, dilarangan daripada naqir, iaitu pangkal pokok kurma yang dikorek dan dibuang bahagian dalam dia dan dikeringkan kemudian dijadikan bekas. Wa naha anil muzaffat, iaitu al-muqayyar, bekas yang dilumur dengan minyak, tar dan sebagainya. Ini dilarang dan ini sahih. Nabi SAW bahkan menyuruh dibuat nabith, diletak nabith dalam asqiyah, dalam bekas-bekas lain lah. Qala fil bab an Umar wa Ali wa Ibn Abbas. Ini ramai sahabat-sahabat yang meriwayatkan cerita ni. Memang cerita ni sahih, larangan ini. Tetapi kalau daripada saluran riwayat Syababah bin Sawar, daripada Syu'bah dengan sanad tadi, itu tak betul. Itu gharib. Sebab kalau Syu'bah dengan sanad di atas tadi, dengan sanad ini daripada Syu'bah hingga ke atas ni, ini bukan cerita pasal larangan letak Nabi di dalam bekas ni. Ini cerita haji Arafah. Haji itu Arafah. Jadi makna Syababah terkeliru. Dia pergi cerita benda lain. Padahal orang lain semua, kalau riwayat Syu'bah ni dengan sanad ini, bukan bercerita pasal ni. Tapi ini bukan bermakna lah hadis larangan ini tidak sahih. Sahih dengan sebab riwayat orang lain. Bukan yang ni. Yang ni silap. Yang ni gharib. Sebab itu dia kata hadis ini gharib. Yang ni dhaif dari sudut sanadnya. Bukan dari sudut hadis tu sendiri, matan tu tidak. Sebab kita tidak ada mengetahui ada sesiapa beriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah selain Syababah. Syababah sahaja. Padahal cerita larangan Nabi ni diriwayatkan daripada banyak saluran. Iaitu Nabi larang diletakkan Nabi dalam dubak dan muzaffat itu. Sebab apa dia kata gharib? Sebab dia sahaja bersendirian, berseorangan meriwayatkan daripada Syu'bah macam tu. Sedangkan orang-orang lain meriwayatkan daripada Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad di atas tu sama, cerita lain, suku sakat, bukan ada kena-mengena dengan larangan daripada tadi. Jelas itu tak? Boleh faham? Ya, faham. Boleh faham ya? Jadi baik. Sekarang ni kalau dah faham,
Kita tengok di sini. 194. Hadis ini ada penghujungnya. Ada di penghujung, bukan ada penghujung. Ada di penghujung. Kalau dalam Sunan Tirmizi, hadis ini ada di penghujung Abwabul Ashribah. Babu karahiyati an yuntabadha fi dubba. Bab cerita pasal minuman. Di bawah bab tu. Iaitu bab larangan disimpan nabidh dalam dubba. Di bawah bab tu lah. Di penghujung. Di dalam Sunan Tirmizi. Maksud buah labu di sini, Nabi SAW melarang daripada buah labu. Bukan larang makan buah labu. Buah labu tu boleh makan. Maksud buah labu di sini ialah kulitnya yang telah dibuang isinya dan dikeringkan. Kemudian dijadikan sebagai bekas untuk menyimpan sesuatu barang atau memeram air perahan buah-buahan tertentu atau nira tamar dan sebagainya. Nira tamar, nira. Apa ni yang kita panggil tuak. Kalau sebut tuak tamar pula, jadi orang Kedah kata arak pula dah. Arak daripada buah tamar. Sebab orang Kedah tuak tu dia panggil arak. Orang Kelantan tuak tu nira. Nira. Sebab kalau orang Kedah nira dia kata. Nira tu tuak orang Kelantan lah. Apa ni, kalau nira dengan makna tuak di Kelantan tu boleh minum. Jadi orang buat simpan benda-benda tu dalam bekas tadi. Sebab apa ni, orang-orang Arab dahulu dia suka simpan nabidh. Nabidh tu makna air perahan buah-buahan yang disimpan sehari ataupun sebelum dia jadi arak lah, itu dipanggil nabidh. Kalau sudah berubah jadi arak lah dipanggil. Sebelum itu dia disebut sebagai nabidh kalau disimpan. Kalau tidak, dia dikira sebagai asir, air perahan buah, jus, begitulah. Begitu saja. Bila disimpan disebut nabidh. Dan nabidh itu di dalam kitab-kitab ada kalanya dipakai dengan makna arak. Ada kalanya dipakai dengan makna nira. Nira yang disimpan itu nabidh. Dan nabidh itu boleh diminum. Tidak haram, tidak haram. Maksud tempayan berminyak pula ialah muzaffat itu. Tempayan yang bahagian dalamnya dilumuri minyak tar dan sebagainya. Sebab apa orang simpan dalam bekas? Dia cepat bertukar menjadi arak. Kepada orang yang nak arak, nak cepat, dia simpan dalam bekas itulah. Dan Nabi pula melarang, kenapa? Sebab kita nak minum bukan arak. Arak sudah diharamkan, tak boleh dah. Itu untuk nak simpan sehari, kalau kita kata untuk simpan, kita letak dalam tu, tiba-tiba dah jadi arak. Sebab itu kita ingat kan tak jadi arak lagi, minum mabuk. Sedangkan arak telah pun diharamkan. Jadi cepat sangat jadi arak tu. Sama ada tanpa sedar ataupun sengaja buat-buat tak tahu, dikatakan bukan arak, nabidh, itu semua tak kena lah. Kalau nak simpan pun simpan dalam bekas lain yang lambat jadi arak tu. Itu maksud Nabi, larangan Nabi tu. Dan walaupun saya sebut tadi, nabidh ini dalam kitab-kitab dipakai dengan dua makna. Satu dengan makna arak, satu dengan makna air perahan buah-buahan yang disimpan sebelum menjadi arak. Itu makna macam tuak Kelantan lah, ataupun nira di Kedah. Itu boleh minum. Dan jangan pula setiap kita bertemu dengan perkataan Nabi ini terus kita pakai dengan makna arak. Jangan pakai begitu. Kalau macam tu teruk, Nabi sendiri pun minum arak. Sahabat pun minum arak. Sayyidina Umar tu dekat nak mati, kena tikam tu minum Nabi lagi. Macam mana dalam Bukhari, dalam apa semua sebut. Kalau kita
setiap kali bertemu nabis tu kita terus pakai arak. Jangan. Kena berhati-hati tu. Ini masalah perbezaan istilah macam saya sebut tadi lah. Di Kedah kalau kata tuak, makna arak. Di Kelantan kalau kata tuak, bukan arak. Padahal perkataan yang sama digunakan. Jangan kita pakai dengan makna orang Kedah pakai tu tuak. Yang tu haram lah. Kita kena pakai tuak dengan makna orang Kelantan guna tu. Itu tidak haram. Jangan terus kita kata, oh dia ni memang kaki arak. Sebab apa? Minum tuak tiap-tiap hari. Padahal tuak tu bahasa Kelantan. Dia pakai dengan bahasa Kedah. Menyebabkan seseorang tu tercemar nama dia. Jadi orang tidak anggap dia tu seorang yang adil. Tak boleh buat saksi lagi. Sebab apa? Minum tuak. Tuak tu dia pakai dengan makna arak. Padahalnya tuak tu dengan makna bahasa Kelantan. Sama juga Nabi ni pun kena faham gitu. Kalau silap faham, dia ada orang kata, dia kata mazhab Hanafi ni bagus. Cuma yang ada satu masalah. Dia ni. Nabi tu boleh minum. Jadi Nabi tu arak, dia anggap arak. Padahal Imam Abu Hanifah tak kata begitu. Bahkan dalam fiqh dia, adalah khilaf dalam fiqh dia tu. Ambil air semayat, buat wuduk dengan Nabi tu pun boleh. Nabi tu boleh dibuat wuduk mengikut mazhab dia lah. Jadi buat wuduk dengan arak pula dah boleh. Orang kata begitu. Habis sibuk dah. Sibuk orang kata mazhab Hanafi ni teruk Imam Abu Hanifah. Padahal dia tak faham cerita tu. Istilah tu macam tu. Nak buat macam mana? Jadi kita pun kena faham lah. Kalau tidak, bukan Imam Abu Hanifah saja yang kena. Kena tahu. Imam apa ni? Sayyidina Umar pun kena. Nabi pun minum Nabi. Jadi adakah minum arak tu? Tentu sekali tidak. Itu maksudnya. Melarang daripada buah labu. Panjang ni daripada buah labu ni. Melarang daripada buah labu. Maksudnya melarang daripada memeram air perahan, buah-buahan di dalam buah labu yang telah dibuang isinya dan dikeringkan, kemudian dijadikan bekas. Itu panjang tu. Tapi dia bahasa Arab ni memang begitu. Banyak benarnya buah-buah tu kita kena faham betul. Buah labu tu bukan melarang daripada buah labu tu makan buah labu tu sendiri. Itu tak larang. Itu boleh. Ini cerita Nabi tadi tu lah. Nabi tadi. Ini contoh kedua. Kata Abu Isa, ini adalah hadis gharib daripada segi sanadnya. Isi dia tu tidak gharib, sahih. Kami tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkannya daripada Syu'bah selain Syababah. Begitu. Sedangkan telah diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui banyak saluran bahawa baginda melarang daripada dibuat nabidh di dalam buah labu dan tempayan berminyak. Memang ada pun banyak riwayat yang sahih. Hadis Syababah dianggap gharib kerana dia sahaja yang meriwayatkan hadis itu daripada Syu'bah. Padahal Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad ini, yang ini sanad di atas itulah, iaitu daripada Bukair, daripada Atha, daripada Abdurrahman bin Ya'mar, daripada Nabi SAW telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Kalau Syu'bah meriwayatkan dengan sanad ini, tak ada benda lain. Ini Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Inilah hadis yang ma'ruf di kalangan ahlul hadis dengan isnad ini. Bukan cerita larangan buat nabis tadi itu, tidak. Jadi Syababah kelirulah. Jadi apa makna haji itu Arafah? Pula ringkas pula. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maksudnya ialah rukun haji yang terpenting ialah wukuf di Arafah. Itu maksud Al-Hajju Arafah. Inilah hadis yang ma'ruf di kalangan ahlul hadis dengan isnad ini, dengan isnad Syu'bah hingga ke atas itu. Dan inilah yang sahih. Ini Al-Hajju Arafah itu sahih. Ada pun riwayat larangan menyimpan nabit dalam kulit buah labu yang kering dan tempayan yang berminyak itu, maka itu gharib. Gharib dengan makna dhaif di situ. Dengan makna
dhaif di situ. Dia satu orang saja yang meriwayatkan begitu dengan sanad itu. Contoh ketiga, gharib dengan makna ketiganya. Ini yang lain pula. Siapa nak baca ni? Sila baca. Siapa nak baca? Saya saja yang baca daripada tadi ni. Sila baca. Yang ketiga. Ini contoh tadi, contoh kedua. Ini contoh ketiga pula. Sila baca. Ali Hanifah. Ali Hanifah. Silakan. Qala haddatsana Muhammad. Qala haddatsana Muhammad bin Sekejap ya. Sekejap Ali Hanifah. Bila kita nak baca hadis ini, mula-mula ni, sanad mula-mula ni, macam saya dah sebut dah lah. Wabihi, apa ni sekejap. Wabihi qala haddatsana. Kena baca begitu. Walaupun tak ada ya. Sebabnya dia sanad ini wabihi qala haddatsana. Ni belajar dengan saya kan. Saya ni ada sanad ni sampai kepada Imam Tirmizi. Jadi wabil isnadil mazkur fi awalil kitab qala Tirmizi. Jadi daripada saya sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad itulah. Kemudian baru Imam Tirmizi kata qala ni Imam Tirmizi lah. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Siapa yang kata haddatsana Muhammad bin Bashar ni? Imam Tirmizi. Nak sampai kepada Imam Tirmizi tu, saya ni nak sampai kepada Imam Tirmizi ada sanad kan? Tak ada? Jawabnya ada. Sanad mana? Sanad yang telah disebut dah dahulu. Tak perlu diulangi lagi. Begitu maksudnya. Bila kita nak baca begini. Tapi kalau kita tidak ada sanad, kita kata macam Ali baca tadi lah. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Mu'adz bin Hisham dan seterusnya. Gitu. Kalau kita ada sanad, tandalah tu kalau orang tu baca wabihi qala haddatsana, maknanya dia ada sanad. Boleh faham? Boleh faham. Boleh kau begitu? Boleh Saleh? Boleh Madana. Boleh faham. Okey. Teruskan Ali, teruskan. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى فقضاؤها فله قيراطان قالوا يا رسول الله ما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن sama. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة. Sekejap. Tadi kan peserta kita ni dengar Ali Abi Hanifah ke apa? Ali Hanifah. Tadi kan dengar dia baca sini. Sebelum sami'an ni dia sebut annahu. Kalau ada perkataan sami'ah kena sebut begini walaupun tak ada tulis. Betul tu, dia baca tu betul lah. Saya sebut ni takut tak perasan. Jadi cara baca tu betul lah tu. Padahal tak ada tulis pun annahu. Ali Hanifah tadi baca annahu. Betul tu. Itu cara baca yang betul. Kita nak tahu orang tu biasa belajar hadis ke tidak,
Di situ benda-benda macam tu kita boleh tahu lah. Gitu lah. Jadi di sini betul dah Ali Hanifah baca tadi annahu. Bila bertemu sami'a di dalam sanad ini kena sebut annahu sebelumnya. Kenapa? Kecuali kalau perempuan. Kalau perempuan annaha sami'at sami'at annaha. Ni annahu. Annahu sami'a. Siapa yang dengar itu? Ni Abu Muzahim yang dengar. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Teruskan. أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا جنازة فله قيراط فذكر نحوه بمعناه قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال يحيى وقال حدثني أبو سعيد قال يحيى وحدثني قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهدي عن حمزة بن سفينة عن السائب أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب هذا الحديث بحال إسناده برواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Contoh ketiga gharib dengan makna ketiganya. Baca sini. Ketiga. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami. Katanya Muhammad bin Hisham meriwayatkan kepada kami. Katanya ayahku meriwayatkan kepadaku daripada Yahya bin Abi Kathir. Katanya Abu Muzahim meriwayatkan kepadaku bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mengiringi jenazah lalu dia menyembahyangkannya dia mendapat satu qirat, dan sesiapa mengiringi sehingga ia selesai dikafankan dia mendapat 2 qirat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sebanyak manakah 2 qirat itu? Jawab baginda, yang lebih kecil daripada 2 qirat itu ialah sebesar bukit Uhud. Abdullah bin Abdul Rahman itu Imam Ad-Darimi meriwayatkan kepada kami. Katanya Marwan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami daripada Muawiyah bin Salam. Katanya Yahya bin Abi Kathir meriwayatkan kepadaku. Katanya Abu Muzahim meriwayatkan kepada kami bahawa dia mendengar Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesiapa mengiringi jenazah lalu dia menyembahyangkannya dia mendapat 1 qirat. Lalu dia menyebutkan hadis yang sama maksudnya dengan hadis tadi. Rasulullah Marwan meriwayatkan kepada kami daripada Muawiyah bin Salam. Katanya Yahya bin Abi Kathir berkata Abu Sa'id Maula Al-Mahdi juga meriwayatkan kepadaku daripada Hamzah bin Safinah daripada As-Sa'id bahawa dia mendengar Aisyah meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis yang sama maknanya dengan hadis sebelum ini. Aku berkata kepada Abu Muhammad Abdullah
bin Abdul Rahman, hadismu yang manakah yang dianggap gharib di Iraq? Beliau menjawab, hadis As-Sa'ib daripada Aisyah daripada Nabi SAW. Maka beliau menyebutkan hadis ini. Aku mendengar Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abdul Rahman. Kata Abu Hinta, ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, bukan melalui satu saluran riwayat sahaja, malah banyak salurannya. Dia dianggap gharib tidak kerana lain melainkan kerana keadaan isnadnya, kerana riwayat As-Sa'id daripada Aisyah daripada Nabi SAW. Contoh ketiga gharib dengan makna ketiganya. Makna ketiganya tu kerana sanad dia tu. Dia dianggap gharib. Bukan kerana kandungan hadisnya. Hadisnya itu banyak. Diriwayatkan melalui sanad yang lain. Dan ia sahih pun. Tapi kalau dengan sanad itu, itu gharib. Itu contoh yang ketiga. Jadi hadis ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih melalui beberapa saluran riwayat. Yang dhaifnya sanad itu sahaja. Yang lain tidak dhaif. Mana matan hadis itu sahih. Tapi sanad yang tertentu di sini yang dikemukakan sebagai contoh inilah berdasarkan riwayat As-Sa'id daripada Aisyah. Itu sahaja yang dianggap gharib. Itu sahaja yang dianggap gharib. Inilah. Itu sahaja. Mana sanad Sa'id ini. Ini sahaja yang dianggap gharibnya. Bukan hadis itu gharib. Hadis itu sendiri banyak lagi orang lain riwayatkan dan sahih pun. Yang dianggap gharibnya berdasarkan riwayat As-Sa'ib itu. Cuba kita tengok As-Sa'ib itu siapa? Was-Sa'ib bin Yazid, sahabi saghir. Sahabat kecil dia ni. Sahabat kecil. Jadi sanad inilah. Ni Hamzah yang ada di dalamnya, Hamzah bin Safinah ni. Abdullah akhbarana Marwan an Muawiyah bin Salam qala Yahya wa haddathani Abu Sa'id maula al-Mahri. Dan seterusnya daripada Hamzah bin Safinah. Hamzah bin Safinah. Ini sanad ini sahaja yang dianggap gharib. Yang dianggap gharib. Itulah itu benarnya. Kalau dari segi isi itu tidak ada apa pun. Ia sahih pun. Maknanya dari sudut kita nak tengok ilal duduk di sininya di mana. Kadang-kadang ilal itu berlaku kerana sanad. Dikatakan hadis ini berilat, sanad dia tu berilat. Bukan hadis itu sendiri itu dhaif. Tidak, hadis itu matan itu sahih. Tapi dengan sanad tertentu itu gharib. Jadi ilatnya sanad itu sajalah. Kalau kita pakai dengan sanad itu tak boleh lah. Itu tak kena lah. Itu maksudnya. Kemudian haddatsana Abu Hafs. Ini contoh keempat ni. Haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم
nahwu hadha. Contoh keempat gharib dengan makna ketiganya. Sila baca tadi Ali Hanifah. Keempat, Abu Hafs Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami. Katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan kepada kami. Katanya Al-Muwirah bin Abi Qurrah As-Sadusi meriwayatkan kepada kami. Katanya aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mengingkatnya dan bertawakal kepada Allah, atau aku melepaskannya dan bertawakal kepada Allah. Jawab Nabi SAW, ikatlah ia dan bertawakallah. Berkata Ammar bin Ali, kata Yahya bin Sa'id, hadis ini bagiku adalah hadis yang mungkar, iaitu sangat dhaif. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib melalui saluran riwayat ini. Kita tidak mengetahuinya daripada riwayat Anas bin Malik, melainkan melalui saluran ini. Ada juga diriwayatkan daripada Ammar bin Umayyah Ad-Damri daripada Nabi SAW. Hadis yang sama maksudnya dengan hadis ini. Jadi ini contoh keempat, contoh terakhir. Contoh keempat gharib dengan makna ketiga, iaitu dikatakan gharib sebab sanad dia tu. Bukan hadis tu sendiri gharib, tidak. Hadis itu sahih. Dan banyak pun diriwayatkan melalui saluran lain. Yang dikatakan gharib itu dengan sanad tertentu. Iaitu sanad ini. Misalnya kalau hadis ni dengan sanad ini. Dengan sanad. Ini yang gharib. Padahal cerita ni, hadis ni tidak gharib, tidak dhaif. Banyak orang lain pun meriwayatkan. Cuma dengan sanad ini tidak. Sebab apa Imam Tirmizi kata melalui saluran riwayat ini. Kita tidak mengetahuinya daripada riwayat Anas bin Malik. Kalau riwayat Anas bin Malik, melainkan melalui saluran ini saja. Padahal melalui orang lain ada pun riwayat ini. Kalau daripada Anas bin Malik, ini satu ni saja. Itu yang dikatakan gharib. Itu yang dikatakan gharib. Sebab satu saja daripada riwayat Anas bin Malik. Kemudian begitulah. Ini Yahya bin Sa'id kata hadis ini bagiku mungkar, sangat dhaif. Sangat dhaif. Kemudian hadis Ammar bin Umayyah Ad-Damri ini ada dalam riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan lain-lain. Ini sanad sahih pun. Yang lain itu yang ni saja, yang Imam Tirmizi sebut ini. Yang ni sahaja yang dikatakan gharibnya. Apa sebab? Sebab cuba tengok sini. Mughirah bin Abi Qurrah As-Sadusi Al-Basri. Tirmizi kata selepas hadis dia ni, qala Yahya huwa indi munkar. Dalam Tirmizi ni ada dalam Sunan Tirmizi. Kata Ibn Al-Qattan, la yu'rafu haluhu, keadaannya tidak diketahui. Jadi mana ini perawi majhul ni? Perawi majhul. Dengan sebab itu dikatakan gharib. Kalau daripada Anas, ini saja adanya. Itu pun bermasalah sanad itu. Tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kita tak boleh pegang kan? Boleh pegang. Cumanya tak boleh pegang dengan sanad inilah. Melalui yang lain itu sahih. Hadis itu sahih. Tidak jadi masalah pun. Jadi yang lain, lafaz dia tu mungkin tidak sama lah. Tetapi mafhum dia sama. Itulah maksud dikatakan ni. Nahwu hadha. Nahwu, bila kata nahwu, itu makna lafaznya tak sama, maknanya sama. Nahwu hadha tu maknanya begitu. Sama juga sebelum ni kan kita dah baca ni. Cuba tengok tadi. Nahwahu ni maknanya lafaz dia tidak sama, tapi mafhum dia, mafhum hadis tu sama. Sama juga kalau disebut fadzakara nahwahu bimaknahu, ni maknanya sama mafhum dia tu. Lafaz dia tidak sama. Begitulah juga dengan contoh keempat ini.
Contoh keempat ini. Jadi ceritanya cerita apa? Hadis ini masyhur, hadis ini. Cara tawakal tu macam mana? Ada sahabat tanya, saya nak ikat ke unta ni, ke saya nak bertawakal dan lepas begitu saja. Nabi SAW kata, ikat dahulu, lepas tu bertawakal. Itu cara tawakal. Bukan tawakal ni tak usaha, tak ada ikhtiar. Bukan begitu tawakal. Tawakal ni ada ikhtiar, buat dahulu, lepas tu baru serah. Bukan pakai serah begitu ya, tanpa melakukan sesuatu. Bukan begitu. Itulah konsep tawakal yang betul. Misalnya kalau belajar sungguh-sungguh, baca rajin, biar rajin, lepas tu barulah serah kepada Allah SWT. Serah kita nak lulus ke tidak lulus ke, serah ke dia lah. Tapi kita tu dah belajar dah. Jangan pakai serah tu, lepas tu malas kita tak buat apa-apa. Itu tak kena tawakal. Nak sebut nama tawakal tu pun tak betul dah. Macam tu. Hadis ini okey. Banyak lagi riwayat berdasarkan sahabat. Riwayat sahabat yang lain itu okey. Sahih, boleh diterima. Tapi kalau daripada Anas bin Malik, ini saja adanya. Satu ni saja. Sebab itu dikatakan gharib. Kebetulannya sanadnya dhaif pula. Kadang-kadang sebelum ni lah contoh, beberapa contoh dah sebelum ni contoh makna ketiga ni. Sebelum pada ni ada dah. Tidak semestinya hadis gharib itu dhaif. Ni sebab sanad dia tu dhaif. Dalam sanad dia tu ada perawi dhaif. Maka dengan sebab itulah dia jadi dhaif tu, dengan sebab ni perawi ni. Padahal yang meriwayatkan daripadanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia cerita tentang perawi ni. Begitu. Qala rajul ya Rasulullah aqiluha, dan seterusnya. Habis contoh keempat gharib. Jadi Imam Tirmizi bagi 4 contoh untuk gharib dengan makna ketiga. Dia ada 4 contoh. Apa tujuan Imam Tirmizi buat itu? Supaya nampak lebih jelas. Jadi kalau kita kemukakan hadis Anas ini sebagai bukti lah, sebagai bukti, itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada ilatnya di sini. Ilatnya pada sanad dia yang gharib tu lah. Tak boleh. Kalau nak kemukakan benda ni betul ni, kandungan ni matan hadis ni betul, kena kemukakan yang lain. Tak boleh kemukakan yang ni. Kalau tidak dikira sebagai berilat. Berilat. Kadang-kadang ilat tu bukan kerana hadis tu tidak sahih, tidak. Kerana sanadnya gharib. Di situ terletak ilat. Jadi kita tak boleh ingat, tak boleh kata dah sahih, hadis dia tu sahih, ikutlah sanad macam mana-mana pun tak kisahlah. Jangan begitu. Sanad yang dhaif tu tak dhaif. Jadi kadang-kadang hukum ulama dia kata dhaif atau sahih itu adalah berdasarkan sanad. Adalah berdasarkan sanad. Bukan berdasarkan kandungan dia. Adapun kandungan ini semua tahu. Banyak lagi riwayat yang lain. Saluran riwayat yang lain yang sahih dan kita boleh terima, bahkan inilah sepatutnya jadi pegangan. Sebab itu dalam Quran pun sebut fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi tawakal, perkataan tawakal tu dia sebut kemudian selepas adanya azam dulu, buat dulu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tidak kata tawakal terus. Tanpa ada azam, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Itu cara tawakal yang tak betul, tak kena. Dia kena ada ikhtiar dahulu. Samalah dalam apa-apa perkara pun sama sahaja. Dalam mencari rezeki, dalam mencari ilmu, dalam buat apa-apa pun sama. Dia kena cukupkan persiapan dahulu, cukupkan syarat-syarat untuk mendapat hasil dengan betul, mengikut sebab dan musabab. Lepas tu baru serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh serah buta begitu. Tak boleh. Baiklah. Habislah di situ. Habislah ni, kitab ni. Khatimah. Waqad wada'na hadzal kitab ala al-ikhtisar lima rajawna fihi min al-manfa'ah. Nas'alullah al-manfa'ah bima fihi wa alla yaj'alahu 'alaina wabalan li rahmatih. Amin.
penutup kitab. Baca Ali, baca. Penutup kitab bermaksud kitab ini telah kami karang dengan ringkas dengan harapan ada manfaatnya kepada para pelajar dan pembacanya. Kami memohon kepada Allah agar kandungannya bermanfaat dan dijadikannya sebagai hujah buat kami dengan rahmatnya dan tidak dijadikannya sebagai bencana yang menimpa kami dengan rahmatnya juga. Amin. Jadi kita ada nota 199. Baca sini. Oh, kita ada nota sebelum ni, tak baca tadi. Baca sini dulu, 198. Ya. Maksudnya ialah hadis ini dengan sanad sampai kepada anak adalah gharib dan dhaif. Tetapi ia sahih dengan sanad yang sampai kepada Ammar bin Umayyah. Hadis Ammar diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Perhatian. 1. Daripada keempat-empat contoh gharib dengan makna ketiga yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi dapat difahami bahawa ia tidak semestinya dhaif. Sanad suatu hadis yang dikatakan gharib dengan makna ketiga itu boleh jadi berada di puncak kesempurnaan kerana ia sahih, dan boleh jadi juga ia hanya berada di tingkat kedua sahaja, bertaraf hasan sahaja. Dalam keadaan sanadnya sempurna, di samping ia juga dikatakan hasan sahih. Dalam keadaan kedua pula, di samping gharib, ia boleh juga dikatakan hasan. Kadang-kadang sudah hadis yang dikatakan gharib dengan makna ketiga itu memang dhaif. Seperti sanad Anas yang dikemukakan oleh Tirmidzi pada contoh keempat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah mengatakan ia sangat dhaif. Jadi begitu ya. Yang kita duduk bincang ni, contoh keempat ni, makna ketiga ni, makna ketiga gharib tu. Gharib ni, sebab itu dalam Sunan Tirmidzi kadang-kadang disebut gharib sahih, hadha hadithun sahihun gharib. Jadi sambil hadis itu gharib tu dia boleh jadi sahih. Sebab gharib tu dari sudut sanad. Jadi sanad dia tu satu sahaja. Tapi tidak bermakna sanad itu tidak sahih, tak mesti begitu. Jadi boleh jadi dia berada di puncaknya. Kalau berada di puncaknya tetap sahih. Jadi hadis yang macam itulah yang Imam Tirmidzi kata hadza hadithun gharibun sahih, atau hadza hadithun sahih hasanun sahihun gharibun. Boleh duduk sekali. Inilah benarnya. Kalau tak faham benda ni, keliru lah. Kenapa Imam Tirmidzi kata 2-3 tu dia bagi hukum tu? Ini benda ni kena faham ni. Kalau faham ni, selesailah masalah. Ada kalanya memang gharib tu dengan makna dhaif. Ada kalau dhaif, dia kata gharib tu memang tak boleh kata hasan dah lah. Tak boleh kata sahih dah lah. Kata gharib saja dengan makna dhaif. Seperti ni contoh keempat ni. Silakan baca lagi. Sebelum ini telah pun disebutkan bahawa Imam Tirmidzi juga selalu menggunakan istilah gharib dengan erti dhaif. Istilah ini memang telah popular di zaman beliau. Kerana itu beliau tidak menyebutkan secara berasingan tentangnya. Gharib dengan erti dhaif itu bolehlah dikatakan gharib dengan makna keempat. Gharib dengan makna keempatnya, gharib dengan makna dhaif. Tetapi Imam Tirmidzi tak sebut dah itu. Tidak bagi kepada empat sebab dia kira maklum, dah popular dah begitu. Yang dia sebut ni gharib yang boleh berhimpun dengan hasan, boleh berhimpun dengan sahih, boleh jadi ia tu sahih, boleh jadi juga. Begitu yang dimaksud. Yang dikatakan gharib itu hanya dari sudut sanad tertentu sahaja. Kalau kita tengok makna ketiga tu, baik, sekarang ni tentang khatimah dia, penutup tu 199. Kitab ini ni maksud kitab mana? Baca. Apa ni Ali? Yang dikatakan oleh Tirmidzi telah dikarangnya
dengan ringkas itu boleh jadi merujuk kepada kitab Hilal As-Saghir. Kitab yang dikatakan oleh Tirmidzi telah dikarangnya dengan ringkas itu boleh jadi merujuk kepada kitab Hilal As-Saghir ini. Boleh juga merujuk kitab Sunan At-Tirmidzi. Kebanyakan ulama berpendapat ia merujuk kepada kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan Tirmidzi itu walaupun kepada setengah orang sudah pun besar, tetapi bagi pengarangnya sendiri ia sebenarnya telah dimutaskan. Sebabnya Imam Tirmidzi mengatakan kitab itu dikarangnya dengan ringkas adalah kerana beliau tidak mengumpulkan semua hadis di bawah setiap hadis. Kitab itu kelihatan besar kerana ia di samping Imam Tirmidzi mengumpulkan mazhab para fuqaha mujtahidin, beliau juga membincangkan tentang sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya serta banyak lagi perkara lain yang berkaitan dengan seni memahami hadis. Adapun dilihat kepada hadis-hadis yang dikemukakan di bawah setiap bab sahaja, maka ia memanglah jadi sebab itulah Imam Tirmidzi kata kitab ini telah kami karang dengan ringkas. Jadi kitab ini mana kitab Sunan Tirmidzi. Kenapa pula kita kata kan ni kita duduk belajar kitab Hilal Saghir, sebab itu ada ulama kata kitab ini maksudnya Hilal Saghir. Tapi kalau kata kitab ini maksudnya Sunan Tirmidzi, tidak salah, betul juga. Sebabnya kitab Hilal Saghir ni pada hakikatnya dia adalah muqaddimah lahiqah, orang panggil. Muqaddimah bagi Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi karang untuk dijadikan sebagai panduan untuk memahami kitab Sunan Tirmidzi itu. Itu sebenarnya. Okey, 200. Ini baca. 200. Kitab Hilal Saghir ini pada asalnya terletak di penghujung Jami' At-Tirmidzi. Pada asalnya terletak di penghujung Jami' At-Tirmidzi sebagai muqaddimah lahiqahnya. Demikianlah ia terdapat dalam nushah yang dicetak oleh pencetak yang datang kemudian. Padahal ia lebih sesuai diletakkan di permulaan kitab Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Lantaran ia merupakan persediaan untuk orang-orang yang hendak membaca atau mempelajari. Setengah ulama pula berpendapat kitab Hilal ini lebih elok dipisahkan daripada kitab Jami' At-Tirmidzi. Kerana walaupun ia merupakan muqaddimahnya, tetapi pengetahuan tentang Hilal hadis yang dibincangkan di dalamnya tidak khusus dengan apa yang tersebut di... Tak dengar. Apa ni? Putus. Setengah ulama pula berpendapat kitab Hilal ini lebih elok dipisahkan daripada kitab Jami' At-Tirmidzi. Kerana walaupun ia merupakan muqaddimahnya, tetapi pengetahuan tentang Hilal hadis yang dibincangkan di dalamnya tidak khusus dengan apa yang tersebut di dalam kitab Jami'-nya sahaja. Malah ia umum untuk menilai hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab-kitab lain juga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam. Jadi itulah penyudah atau penutup kitab Hilal Saghir Imam Tirmidzi. Habis dah di sini. Ini dalam 121 muka surat. InsyaAllah kalau saya buat tambahan dan pembaikian di sana sini, saya rasa tidak banyak, sekitar 150 muka surat. Mungkin lebih kurang adalah, begitulah. Jadi secara kasarnya, kita telah pun terjemahkan sepenuhnya kitab Hilal ini. InsyaAllah akan dijadikan buku juga kemudiannya. Setelah saya perkemaskan lagi, seperti saya tunjuk tadi tentang perawi-perawi tertentu dalam contoh-contoh dia tu, saya belum masukkan sepenuhnya. Misalnya Abu Hafs Amr bin Ali, siapa dia, dan lain-lain lagi, Mughirah bin Abi Qurrah As-Sadusi, siapa dia,
Itulah. Adapun kandungan maksud asal ilal saghir itu sudah pun alhamdulillah, mudah-mudahan kita telah dapatlah itu sebagai asasnya. Kalau nak kira ilal saghir ini dalam syarah-syarah yang dibuat oleh setengah-setengah ulama tu begitu panjanglah. Dan saya tidak memilih cara itu dengan sebab saya takut hilang punca. Hilang maksud sebenarnya. Padahal maksud sebenarnya ringkas sangat. Kalau kita tahu sekadar ini pun dah nampak dah. Sebenarnya maksud Imam Tirmizi menulis kitab ilalnya ini. Jadi yang panjang-panjang lagi, misalnya kalau kita bincang tentang ni perawi ni, bahas panjang sangat. Sedangkan ini bukan maksud dia, bukan maksud Imam Tirmizi. Maksud dianya ialah menyatakan ilal. Di sebalik 16 perkara yang beliau kemukakan di dalam ilal saghir. Di dalam 16 perkara ni memang boleh terdapat ilal di mana-mana. Boleh terdapat. Jadi dengan kita belajar tu kita boleh tahulah. Kita boleh mengagak di mana mungkin berlaku ilat itu, sesuatu hadis itu. Kalau ilat dalam sanadnya macam mana, ilat dalam matannya macam mana. Kadang-kadang perawi itu perawi kuat-kuat dah tapi tak ada kemungkinan ke riwayatnya berilat. Jawabnya tetap ada. Itulah yang disebutkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab ini. Alhamdulillah kita telah selesai baca dan terata hadis secara online sebenarnya kita dah baca di tengah dah. Kitab ini lama dah bermula sebelum daripada itu lagi. Sebelum kita dilanda dengan COVID-19 lagi. Alhamdulillah hari ini kita dah dapat selesai baca kitab ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis dah di situ. Mungkin kita akan gantikan dengan kitab lain lah selepas ni. InsyaAllah nanti kita bincang dulu. Jadi kalau ada apa-apa kemuskilan di sini, ada apa-apa masalah, mana-mana yang tidak jelas, silakan. Ataupun nak bagi cadangan ke apa, silakan. Alhamdulillah. Maulana. Waalaikumsalam ya. Berkenaan dengan bab 9 tadi. Bab apa? Bab 59 tadi, Jami' Tirmizi. Soalan ya. Saya apa? Okey, soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan riwayat secara an'ah? Itu saja. Terima kasih Maulana. Riwayat secara an'ah. Riwayat secara an'ah. Riwayat secara an'ah itu maksudnya riwayat dia celah-celah perawi itu dia sebut an. Itu secara an'ah. Riwayat secara an'ah ni kalau perawi itu perawi mudallis, maka ia menyebabkan jadi dhaif sanad itu. Tapi kalau perawi dia tu orang kuat dan dia tidak mudallis, tak jadi masalah, tak apa, boleh diterima. Tapi kalau perawi mudallis, tak boleh. Tak boleh pakai dari riwayat itu. Itulah maksudnya. Assalamualaikum Maulana, Salih kat sini. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang hadis ke-59 tadi lah. Apa pandangan Maulana tentang wanita yang memakai purdah? Purdah macam mana tu maksudnya? Yang tutup gigi tu, kain labuh tu kan? Niqab. Ni tu dah ni. Sini. Bagi saya kalau tidak ada fitnah dalam masyarakat kita ni, saya lebih suka tidak perlulah. Tidak perlu. Cukup nampak muka, nampak tangan, kaki, itu boleh, masih dibolehkan. Tak perlulah. Tapi mungkinlah di tempat setengah-setengah tempat dalam dunia ni yang mungkin terdedah perempuan itu kepada fitnah, kepada bahaya, ya boleh saja dipakai. Tapi saya rasa di tempat kita ni, bagi saya lah, saya lebih suka ikut cara asal lah, cara di zaman sahabat Nabi SAW dulu. Mereka dikenali dengan pakai begitu kan, tak boleh kenal sebenarnya, tak boleh, kecuali kalau orang rapat sangat, dah biasa sangat. Mungkinlah kita kadang-kadang kita terkeliru lagi, kadang-kadang kita terkeliru lagi dengan begitu. Sungguh saya cakap jujur,
Kadang-kadang anak saudara saya pakai begitu, saya pun tak cap. Jadi bagi saya tak perlulah begitu, tak perlu. Menyusahkan. Nak makan, nak begitu gini banyak susah. Cukuplah di musim Covid saja dah pakai begitu ya. Pakai mask cukuplah. Pada masa lain tak perlu. Bagi saya lah, Allahu'alam. Dan pendapat yang dipilih oleh saya ni banyak, sebenarnya ramai juga ulama yang begitu. Berdasarkan hadis-hadis misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pun pilih begitu. Bahkan berdasarkan banyak hadis, kalau kita tengok perempuan-perempuan di zaman Nabi itu tidak tutup begitu. Apatah lagi kalau kata nak tutup semua muka ni. Sebab saya pernah duduk juga di negara-negara yang memang orang perempuannya mata pun tak nampak. Kalau di sini kalau pakai niqab tu mata nampak juga. Dia mata pun tak nampak. Kadang-kadang saya naik kesian sebenarnya. Dia sebelah mata saja dibuat lubang-lubang. Sebelah lagi tutup. Kesian tengok. Apa sampai begini ni? Itu berdasarkan pengalaman saya dah tengok manusia ni kadang-kadang sampai peringkat itu. Dia kontrol menyebabkan perempuan tu jadi susah. Tapi manusia ni kalau dia ajar sejak kecil begitu kan, dia tak ada nak komen apa-apa, dia okey saja dia. Sebab dia sudah biasa begitu. Kita tengok sebagai orang biasa lah. Rimas, lemah tengok. Kesian tengok. Jadi saya rasa tak perlulah begitu. Tak perlu. Kita bersederhana saja. Setengah-setengah tu kita kan, yang tudung tu semua satu hal. Kalau perempuan ni tak ada baju ni, warna pun tak boleh pakai. Hitam semuanya. Sebenarnya tidak gitu. Tak perlulah pakai sampai begitu. Macam berkabung sepanjang masa, sepanjang hayat berkabung. Itu pakaian perkabungan tu. Dalam keadaan biasa perempuan pakailah. Ada warna ke, ada bunga, kah misalnya baju dia tu tidak jadi masalah sebenarnya. Cuba kita balik kepada hadis, akan bertemulah benda ni. Tapi kalau kita tengok kepada fiqh, amalan setengah-setengah masyarakat memanglah kita ni pun tak sempurna lagi, dia anggap walaupun dah tutup dengan hidung, bibir dah tutup dan mata tu nampak lagi, dia kata mata tu fitnah besarnya. Ya sampai ke situ boleh. Jadi sampai ke mana ni? Kenapa kita nak mengongkong orang perempuan sampai begitu sekali? Tak perlu. Anak-anak kita, adik-beradik kita, kesian kan dia. Nak makan pergi tempat ramai susah. Kena baling, kena pusing, kena akak begitu. Susah. Jadi ulama-ulama yang kata boleh tu takut menyusahkan. Dan Islam itu dasarnya tidak menyusahkan. Raf'ul haraj. Itu haraj juga tu. Cuma orang dah biasa daripada kecil dididik, diajar begitu. Dia kata dia okey saja. Okey lah, macam benda-benda lain lah. Kalau dia ajar, okey saja. Tapi pada hakikatnya. Orang-orang yang tak makan daging, tak inilah, apa ni, vegetarian tu, dia kata okey saja, dia tak ada apa pun. Tapi yang sebenarnya, kita yang tengok ni kesian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nak minta tolong pencerahan dari Maulana dari dalil Al-Quran kan surah Al-Azab ayat 53 yang maknanya saya ambil daripada apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka iaitu isteri-isteri Nabi maka mintalah dari belakang tabir kerana cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ayat ini khusus untuk isteri-isteri Nabi sahaja ke atau umum yang Maulana? Bagi saya dan ramai lagi orang-orang lain pun, saya mengatakan dan orang-orang lain yang sama sependapat dengan saya, ini khusus dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Khusus dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu pun sebenarnya bukan untuk mengongkong mereka sebab keadaan semasa itu tu nak mengelakkan daripada fitnah. Jadi kerana fitnah ni boleh macam-macam, boleh. Tidak isteri Nabi pun sekarang ni kita boleh pakai perdah apa-apa pun di tempat yang mungkin menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak ada fitnah, saya rasa tak perlulah macam tu. Jadi dalam ayat tadi itu khusus untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam. Nak tanyalah pasal
hadis istilah gharib ni kan, makna 3 ngapak tu kan. Dia tak naik jadi tarah hadis hasan li ghairihi ke? Boleh. Sebab itu dalam Tirmizi kadang-kadang disebut gharib hasan gharib. Boleh. Jadi hasan tu maksudnya hasan gharib. Hasan li ghairihi. Masih. Ya. Bagi Imam Tirmizi ni dari segi istilah tu dia longgar nak banding dengan orang lain. Hadis dhaif saja, semuanya dhaif. Tapi banyak saluran dia boleh jadi hasan juga. Hasan di sisi dia. Dia boleh jadi hasan. Bukan hasan li ghairihi pun. Bagi orang lain kalau ada hadis hasan dan hadis dhaif tu ada, tapi serupa, dia jadi hasan li ghairihi. Hadis dhaif tu jadi hasan li ghairihi. Tapi bagi Imam Tirmizi tak mesti begitu. Kalau semuanya dhaif tapi banyak saluran dia, tak ada banyak, itu pun hasan juga bagi dia. Itu kita dah baca sebelum ni. Dia perkara yang ke-15 sebelum ni. Yang kita dah baca tadi, yang terakhir tu yang ke-16. Perbincangan tentang gharib, tentang hasan mengikut istilah Imam Tirmizi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pagi tadi saya ada dengar kuliah lah di Surau. Ya. Dia mengatakan bahawa kuliah di Surau. Ya. Lepas subuh tadi. Dia mengatakan bahawa Rasulullah tanam pelepah kelapa tu, dia kata bukan khususiah. Dia kata lagi satu, dia mengambil hadis tu mengatakan bahawa selagi pelepah ni hidup, selagi itulah mayat di dalam kubur ni mendapat faedah dengan zikirnya. Dia kata kalau benda yang tak hidup macam ni pun, yang tak ada roh macam ni pun boleh berzikir, dan mayat di dalam kubur boleh mendapat manfaat. Jadi kalau manusia macam kita ni berzikir dan menghadiahkan kepada mayat di dalam kubur, tentu mendapat manfaat juga. Dan juga dia kata Imam Syafi'i kata kalau nak baca Quran boleh sampai, kalau direct, maknanya duduk di kubur tu baca Quran dan sampai. Dia kata kita hadiahkan kepada penghuni kubur. Itu satu daripada perkara yang inilah yang saya muskil. Ada banyak lagi tapi saya tak saya tak rakam ataupun saya tak catat lah kan. Dan saya rasa apa yang dibawanya itu adalah bercanggah lah dengan fahaman yang kita tahu bahawa sahabat-sahabat tak buat lepas Nabi buat tu kan. Mana sahabat buat. Dia kata golongan Ansar ada baca Quran juga untuk hadiahkan kepada mereka yang meninggal di zaman itu. Apakah benar? Saya tak tahu. Saya tak berani nak tanya. Bukan tak berani lah. Saya malas nak bertanya. Pasal saya tak cukup ilmu nak tanya dia apakah perkara-perkara yang disebut itu sebagai sahih ataupun tidak kan. Kalau dia kata sahih, saya nak balas balik pun tak reti. Itulah yang saya rasa mungkin kita dapatkan satu sesi dengan Maulana untuk hadis-hadis yang disebutnya tadi, ataupun sebulan sebelum ni pun dia ada sebut bahawa sahabat bernama Bilal bin bukan Bilal bin Rabah ada minta bertawassul dengan Nabi masa tu Nabi dah wafat, tentang minta tolong Nabi angkatkan
masalah umat masa tu kemarau kan. Dan ia diketahui oleh Saidina Umar dan Saidina Umar tak marah, tak tegur, tak apa. Tapi Saidina Umar buat Saidina Umar jumpa Abbas radhiyallahu anhu untuk minta untuk bertawassul melalui Abbas kan. Jadi di situ dia mengambil dalil bahawa boleh bertawassul dengan orang yang dah meninggal. Dan dia juga menyebutkan satu kisah di mana seorang sahabat yang buta rasanya minta tolong dengan Nabi untuk mendoakan Nabi, untuk mendoakan dia. Nabi nasihatkan tawassul dengan nama Nabi dan juga para Nabi-Nabi yang dahulu. Dari situ dia mengambil dalil bahawa boleh bertawassul dengan orang yang dah mati. Itu yang saya rasa muskil, Ustaz. Maulana. Macam mana? Apa pandangan Maulana tentang ini? Terima kasih. Ya. Saya nampak banyak kekeliruan tu pada apa yang disampaikan oleh Ustaz tu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kemudian banyak pula yang saya dapat faham lah daripada cerita tu. Kalau duduk banyak cerita benda-benda macam tu apa fahaman dia saya dah nampak dah. Jadi kalau kita rasa kita tak puas hati, senang tak payah ikut lah, begitulah sebenarnya. Kalau tidak jadi serabut ataupun untuk kita dapat maklumat boleh dapat maklumat, tapi banyak kekeliruan lah. Misalnya kerana benda tu berzikir tadi kan, pelepah tamar tu berzikir, jadi selagi dia tu hidup, sebenarnya tak tepat tu begitu tu. Banyak perkara dah yang keliru tadi tu. Jadi saya rasa ialah persediaan untuk kita terus belajar lah. Yang tadi tu sebenarnya yang lebih tepat itu khusus dengan Nabi SAW. Betul lah, macam siapa nama tadi? Muntaha, Megat apa? Saya Muntaha ya. Muntaha. Muntaha ke ataupun Muntaha? Dia dalam Melayu Muntaha tapi sebenarnya Muntaha tu. Jadi itu tak tepat tu kalau nak kata kerana dia berzikir selagi dia masih hidup segar. Nabi SAW ambil pelepah tamar tu kan. Pelepah tamar dia bukan ambil pokok tanam, tidak. Kalau nak suruh hidup sungguh ambil pokok lah tanam situ. Lepas tu ambil pelepah tamar tu pula belah pula. Lagilah tak hidup kan. Kalau pelepah tamar tu tanam saja pun tak hidup kan. Jadi kerana berkat Nabi SAW sebenarnya. Jadi disebut selama mana? Selama tu. Selama dia tak kering. Bila kering, tak ada dah lah. Itu sebagai syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Semasa beliau masih hidup lagi. Boleh berlaku. Itu khusus dengan Nabi. Sebabnya betul lah macam saudara kita Muntaha tadi sebut, sahabat-sahabat tak buat begitu. Kalau memang maksudnya umum, untuk tentu sahabat buat. Itulah yang saya kata keliru tu. Banyak benda keliru lah. Daripada disebutkan tadi tu, saya nampak banyak benda keliru. Kalau semata-mata benda tu berzikir, dalam Quran sendiri sebut, bukan khusus dengan pelepah tamar ataupun apa-apalah kita kata pelepah nyo ke apa kan. Bukan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua benda ni bertasbih kalau nak kira. Pasir pun bertasbih. Tidak nanti pokok kayu, dahan kayu tak mesti. Pasir, batu, tanah pun bertasbih. Cuma kamu tak faham. Cuma tasbih tu apakah ada kaitan dengan orang dalam kubur itu? Apa kaitan dengan orang dalam kubur? Kalau macam tu, selesailah masalah orang-orang yang ahli maksiat apa semua tu, dengan sebab ada bertasbih sekeliling dia tu semua bertasbih. Tak ada kena guna tu. Itu hanya nak menunjukkan betapa lebihnya, betapa syafaat Nabi SAW itu berguna. Cuma disebutkan Allah SWT kurniakan kepada Nabi pada ketika itu untuk selama itu sahaja. Untuk selama itu sahaja. Dan kira-kiranya dapat melepaskanlah orang yang sedang
diuji di alam barzakh itu. Itu saja. Bukan dibuat oleh sahabat, semua sahabat. Kemudian nak cerita baca Quran apa Imam Syafi'i, saya nampak banyak keliru tu. Kalau kita boleh tanya dalam kitab mana Imam Syafi'i sebut begitu. Kalau baca secara langsung di kubur tu dapat pahala. Sedangkan yang kita maklumnya Imam Syafi'i berpendapat baca Quran itu tak sampai pahala, tak boleh. Walaupun orang lain kata macam lain tak kira, tapi dia tu sendiri. Ni kalau ada tambahan baca dekat kubur itu sampai pula, Imam Syafi'i sendiri kata dalam kitab mana. Saya nampak banyak kekeliruan lah. Begitu juga dengan yang lain-lain itu banyak keliru. Jadi sekarang ni duduk, saya kecewa jugalah, kesal juga dengan setengah-setengah ustaz kita ni. Duduk besar-besarkan benda-benda begitu. Nak ajar masyarakat ni bertawassul. Seolah-olahnya kalau tidak bertawassul tak sempurna dong. Nak minta apa-apa. Sedangkan tawassul begitu boleh dalam keadaan masyarakat ni akidahnya pun tak berapa kuat. Boleh jadi melencung tu, lari tu. Itu yang dibimbangi. Apa salahnya kalau kita terus berdoa kepada Allah? Itulah yang diajarkan. Adapun tawassul itu paling, bukan nak kata wajib, bukan nak kata sunat pun. Paling tinggi ia harus saja. Kalau bahagian-bahagian yang dibolehkan itulah. Harus saja. Dia bukan suatu yang wajib. Tapi kita bawa masyarakat seseolahnya itulah yang terbaik. Jadi selama ini yang tidak bertawassul tu kurang baiklah kira-kiranya. Kurang baiklah. Itu bahaya tu. Jadi lama-lama kita takut. Jadi orang-orang kafir tu pun dia menyembah berhala, dia percaya kepada orang tu orang ni bukan sebagai Tuhan. Dia mendekatkan kepada Tuhan. Takut ke situ. Jadi perantara antara kita dengan Tuhan. Lama-lama kita menganggap kita ni siapa, kita ni tidak layak untuk secara langsung bercakap dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Dia jadi macam dunia pula Allah SWT. Seperti kita nak raja-raja, kita kena cari orang-orang yang dekat dengan dia, dengan perantaraan dia barulah kita boleh bertemu. Macam tu pula jadi seolah-olahnya. Itu sebenarnya mendedahkan umat kepada bahaya. Sepatutnya tak perlu bercakap pun benda tu. Yang adanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau jua, apa makna jua tu? Engkau jua kami minta pertolongan. Kalau dengan perantaraan tu, orang lain pun ada perantaraan. Lama-lama dia nak bawa kepada serupa dengan pengikut agama lain. Itu bagi saya sebenarnya tak sepatutnya. Ditekankan benda-benda itu. Sebab apa? Seseolahnya ancaman kuat ni daripada pihak yang dianggap sebagai Wahabi misalnya. Dia nak pergi ke situ lah tu, bawa benda-benda tu. Padahal sebenarnya ini merugikan umat. Merugikan umat. Kita letak ke tepi dulu Wahabi tu. Wahabi tu letak ke tepi. Masalahnya kalau cara macam tu, betulkah dia ajar oleh Nabi SAW? Adakah setiap sahabat itu bila nak berdoa, nak apa-apa terus tawassul? Bukan begitu. Sekarang ni dah melampau-lampau. Lebih pergi ke kubur dah. Tak padan dengan tawassul itu, pergi ke kubur. Dengan perantaraan juga. Itu sebenarnya bahaya tu. Membawa kepada kesyirikan. Nabi SAW, sedangkan kita tengok sangat menitik berat ni masalah tauhid, akidah ni. Jangan sampai umat ni terdedah kepada kesyirikan. Ya. Assalamualaikum Maulana. Saya faham Maulana apa yang Maulana nak sampaikan tu, dan saya juga merasa tak betul apa yang dia bawa tu. Macam mana nak pasal apa yang saya tengok yang lain yang mendengar tu macam terima begitu je. Itu yang saya rasa kalau saya tak buat sesuatu untuk menghalang dan dia dipanggil tiap bulan, itu masalahnya oleh ialah saya bukan dalam AJK. Dan itu yang menyebabkan saya rasa memang betul macam Maulana cakap tu, boleh dengar tapi kita janganlah percaya sebab dia keliru. Sebab dia keliru kan. Nasib baiklah apa ni saudara kita Mentah ni dia ada belajar juga di lain. Bayangkan kalau yang terima itu saja macam mana jadi? Yalah, itulah dia. Saya malang lah. Nanti saya dengar juga lah, tapi saya nak tengok apa yang
Mungkin saya akan soal dengan dia nanti, minta dalil-dalilnya, minta kitab-kitab apa yang rujukan yang dia bawa. Nanti kena cop Wahabi lah pula. memang bulan lepas dia dah cakap dah. Wahabiyah dia kata, tapi saya cakap dengan dia, you ada baca ke buku Muhammad Abdul Wahab? Dia kata ada. Saya rasa dia tak baca, dia bohong. Kemudian Kuburiyah yang ditulis oleh Dr. Basir. Basri. Dia kata buku ni tak ni. Saya cakap dengan dia, apa yang tak betul dalam buku tu, bagi tahu apa yang tak betul dalam buku tu. Tapi bulan ni dia datang, tak ada pun dia bawa apa-apa hujah pun yang menentang buku tu. Saya tak nak bertengkar dalam surau itu je. Itu dah jadi fenomena dalam masyarakat kita dah. Buatlah sesuatu setakat yang kita mampu. Itulah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abu Bakar daripada Kota Baru. Nak tanya, saya ada sedikit persoalan berkaitan dengan syurga. Kalau kita tahu macam surah-surah Al-Dukhan, At-Tur, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah ada itu berkenaan dengan bidadari sebagainya kan Maulana. Bagaimana pula dengan dari segi perempuan, apa yang diganjarkan oleh perempuan? Kalau digambarkan keadaan syurga tu lebih kepada lelaki kan Maulana. Kalau perempuan tu kurang jelas lah apa ganjaran yang contohnya macam bidadara tak ada kan. Kalau ada. Boleh bidadara ada. Okey, minta Maulana jelaskan sikit mungkin, insya-Allah. Dia dalam Quran ni ada sebut wildan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu bidadara lah tu. Cumanya dia tak ada sebut di dalam Quran ini dari segi pergaulan, hubungan seks itu bebas. Dia tak ada sebut itu. Tak ada sebut. Jadi kita pakai sebagaimana yang ada sahaja setakat itu lah. Jangan lebih-lebih. Tapi dari segi nak kata perempuan itu tak puas hati tengok lelaki misalnya dapat kelebihan, itu tak ada dalam surga. Allah SWT akan buat, tak ada masalah pun. Yang ada masalah ni kalau ada perasaan cemburu, dengki, itu semua perasaan-perasaan itu ada dalam dunia, manusia dalam dunia. Di akhirat besok tak ada semua tu. Kalau kita nak tengok dalam dunia ni, binatang-binatang, adakah apa-apa? Tak ada apa-apa. Allah SWT boleh buat begitu. Dan dia boleh menjadikan manusia begitu. Dia tak ada rasa apa-apa. Adakah binatang berasa berdengki kerana tengok kita makan kuih-kuih yang sedap-sedap? Tak ada. Dia sudah berpuas hati dengan cara dia. Bila Tuhan buat begitu, dia tak terfikir pun. Jadi begitulah juga tentang dalam syurga. Kalau katakanlah orang lelaki dapat banyak isteri, dapat banyak, tapi dah tak ada perasaan cemburu, dengki, apa semua dah tak ada, puas hati semuanya, apa masalahnya? Allah SWT boleh buat begitu. Tetapi kita katakanlah seorang perempuan tu dia tak sempat berkahwin, meninggal dunia begitu, dia sudah muda dah, adakah dia tak akan ada pasangan dalam syurga? Tidak. Akan ada juga pasangan. Apa yang menyenangkan manusia, yang membahagiakan manusia itu akan ada. Sama ada dalam bentuk bidadara, syurga, bukan manusia di dunia, ataupun manusia di dunia. Ada juga lelaki, bukan perempuan saja yang tak kahwin, lelaki pun ada juga yang tak kahwin kan. Jadi mungkin Allah SWT pertemukan mereka di dalam syurga. Dan rupa tu tidak jadi rupa seperti kita sekarang ni dah. Tak jadi seperti sekarang ni, semua cantik-cantik. Begitulah. Jadi kita masalah perkara ghaib, syurga, neraka ni setakat yang ada dalam Quran, dalam hadis, setakat itu sajalah. Jangan lebih-lebih. Wallahu a'lam. Okay, jelas Maulana, terima kasih. Sekadar itulah saya rasa untuk hari ni. Sekadar itulah ya. Kita dah 1 lebih ni. Wallahu a'lam.